Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang kaedah penulisan Rasa Osmani iaitu kaedah Al-Waslu wal-Faslu. Okey, takrif bagi kaedah Al-Waslu wal-Faslu ialah kaedah menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah yang tertentu. Di dalam penulisan Rasa Osmani terdapat banyak kalimah yang ditulis dengan cara bersambung pada sesuatu tempat, tetapi ditulis dengan cara berpisah pada tempat yang lain dan sebaliknya. Baiklah, bagi menambahkan lagi kefahaman sahabat-sahabat sekalian, saya akan menerangkan tentang maksud Al-Faslu dan maksud Al-Waslu secara lebih terperinci. Al-Faslu iaitu pemisahan pada setiap kalimah selepasnya dalam rasa Mushaf Osmani. Al-Waslu pula penyambungan, iaitu penyambungan pada setiap penulisan kalimah selepasnya dalam mushaf tersebut, iaitu Mushaf Rasa Osmani. Okey, baiklah. Saya akan memberi sedikit contoh kalimah-kalimah yang ditulis secara bersambung. Okey, yang pertama, semua yang tidak dengan kalimah yang selepasnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Okey, so kalau kita tengok dekat skrin tu, okey, kita boldkan wa qulna ya Adamu uskun. Kita boldkan ya Adamu. Itu yang tidak. Okey, yang kedua, semua kinayah dengan kalimah selepasnya seperti dalam surah An-Nisa ayat 109. Okey, yang kita bold adalah kinayah itulah antum. Okay, yang ketiga, semua kalimah dengan ma seperti dalam surah Al-Lail ayat 5. Okey. So fa-amma. So amma di situ. Fa-amma man a'ta wa taqa. Okey, seterusnya Tasha. Contoh yang keempat pula, semua huruf alif lam dengan kalimah selepasnya seperti dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Iaitu alif. Contoh kelima pula, semua kalimah mim dengan man seperti dalam surah Hud ayat 48 dekat perkataan miman. Miman. Seterusnya saya akan bagi contoh tentang kalimah-kalimah yang ditulis secara tidak bersambung. Yang pertama, kalimah ilmu dan amma apabila tidak bersambung dengan ya nida pada satu tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 150 yang berbunyi qala ba'na umma innal qaum. Okey, macam tadi kita tengok contoh sebelum ni yang tidak tu bersambung dengan perkataan selepasnya, tapi dekat sini dia ada satu tempat sahaja kalimah ibnu dengan amma yang tidak bersambung. Yang kedua, kalimah kai dengan la pada 3 tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 70, surah Al-Ahzab ayat 37 dan surah Al-Hajj ayat 7. Contoh ni daripada surah Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi zawwajnaka hadikaila. Dekat perkataan kai dengan la. Dia tidak bersambung. Tidak bersambung. Yang ketiga, kalimah ayah dengan ma pada satu tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Isra ayat 110.
yang berbunyi Ayyama tad'u ayyama tad'u falahul asmaul husna. Itu pada ayyama tidak bersambung. ayah dengan ma Ayah, ni kalimah ayah dan ma tidak bersambung. Okay, sebelum kita mengakhiri kita punya topik hari ini, saya akan bagi contoh kalimah yang harus ditulis sama ada bersama atau berpisah. Maksudnya dalam certain ayat tu dia boleh jadi, kalimah tu boleh jadi bersambung. Ada kalimah tu yang tidak bersambung. Okay, yang pertama kalimah fi dengan ma pada 10 tempat dalam Al-Quran. So salah satu contoh ayat yang tidak bersambung lah. Seperti dalam surah Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Junah alaikum fima. So fima di situ kalimahnya tidak bersambung. Okay. Tapi maybe dekat tempat lain perkataan fima ni dia bersambung. Yang Sebab tu memang kaedah dia. Kaedah penulisan nasab Osmani mesti. Dia ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Berpisah. Yang kedua adalah kalimah an dengan la pada satu tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 87. An-la ilaha illa. Okay. Maksudnya yang lain tu sambung. Kan? Satu lagi. Kalimah an dengan la dia berpisah. Yang ni berpisah. Maksudnya tempat lain tu dia bersambung sebab sini yang berpisah Allah ni dia satu tempat sahaja. Dan surah ni saja. Sekian, terima kasih.